المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Pengurusi, Yang Bersa, Tuan Penghulu, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, saudara-saudari, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kerana dapat peluang untuk hadir dalam masjid yang mulia ni. Mudah-mudahan ia adalah satu usaha kita untuk meningkatkan iman. Antara doa yang Allah SWT ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menyatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah tambahkanlah ilmuku wahai Tuhan. Justru Nabi telah pun menyambut kata-kata yang Allah sampaikan ini dengan doa baginda, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani.
Macam mana cerita ni tuan-tuan ni boleh orang sekalian? Kan? Itu belum lagi yang masuk ke pejabat dan buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Maka bila kita menelpon jabatan-jabatan tertentu, teleponis kami sedang sibuk, sila tunggu. Jika anda memiliki nombor sambungan, sila tekan. Kita mahu tunggu ada iklan dan sebagainya. Teleponis kami masih lagi sibuk, sila tunggu. Betul tak? Mana pergi orang ni? Pergi khairan ajaib. Ya, sedangkan kalau kita tengok jabatan-jabatan yang penuh dengan orang bekerja, tapi kenapa tak ada seorang pun boleh entertain, boleh angkat telefon, boleh layan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kalau kita pergi ke pejabat-pejabat tertentu nak berurusan, orang itu je boleh buat. Orang lain kalau dia tak ada, dia keluar ke, dia pergi ke, dia meninggal dunia ke, memang orang lain tak boleh take over kerja itu. Kan pelik, tuan-tuan yang boleh buat sekalian, kan? Ya, jadi nampaknya inilah antara perkara faktor yang boleh menjejaskan, mencemarkan seperti kita cerita daripada awal tadi, kehalalan kualiti pendapatan yang diperoleh itu, lalu dia menjejaskan anak-anak yang tidak tahu apa-apa ini, tuan-tuan ibu ni bapa sekalian. Jadi balik kepada topik bincang kita ni tentang keluarga, yang perkara paling utama sekali tuan-tuan untuk membina keluarga ni sebenarnya adalah apa, tuan-tuan? Dua perkara je, tuan-tuan. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu. Tak ada benda lain. Ilmu untuk membina keluarga sebagai contohnya. Maka sang suami kena belajar, isteri pun kena belajar. Kan? Sebagai contoh, kalau anak-anak itu menangis pada waktu malam, apa nak buat? Ya, memanglah pergi ke doktor satu cara daripadanya. Tapi sang suami tahu tak sebenarnya ada satu hadis Nabi yang menceritakan bahawa syaitan ini ada macam-macam spek kerjanya. Syaitan ni ada macam-macam nama. Ada nama Khinzab, ada nama Walhan, ya, ada nama Ummus Libyan, kan? Kerja was-was, ada nama Khanas. Nama-nama syaitan ni dia macam-macam. Dia punya tanggungjawab ada macam-macam. Ada seekor yang kerjanya menyebabkan was-was kepada orang itu. Orang tu dah ambil wuduk, nanti dia rasa macam dia terbatal wuduk, kerana syaitan ini kerjanya duduk di bahagian anggota sulit seseorang, lalu menggodamnya, menggodingnya, sehingga orang tu merasakan, aku ni keluar angin ke tidak? Betul kan? Bukan sekadar bahagian depan saja, bahagian belakang saja, bahagian depan bagi seorang perempuan pun kadang-kadang was-was macam ada angin keluar, kan? Lalu was-was timbul. Kita tahu tak sebenarnya ini kerja siapa? Syaitan yang kerjanya bangun untuk mengacau budak-budak waktu malam supaya jangan tidur ni, dicocoknya perut budak ini. Namanya adalah Ummus Libyan, yang Nabi telah pun membacakan doa untuk Hasan Husain, wa izukuma bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kan tahu doanya? Wa tu'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk dua orang cucuku ini, Hasan Husain, daripada apa? Wa izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin, syaitan, wa hamma. Hamma ni hama lah. Ini bukan kereta hama ni hama apa tu? Ulat-ulat yang kita tak nampak, debu, virus, hama. Wa min kulli ainin lamma, dan dari mata yang boleh membahayakan. Ini dipanggil ainul hasidah. Ada orang matanya itu mempunyai sesuatu yang tidak ada pada orang lain, dia boleh memudaratkan. Namanya aqil. Orang ni kan dipanggil sebagai aqil. Maka tuan-tuan ini sebagai satu doa, sebagai contohnya. Kan? Jadi tuan-tuan mengerti dan dikasih sekalian, ada seorang datang mengadu kepada seorang tuan guru. Tuan guru ni seorang mufti. Berkata kepada mufti, dia ada masalah dengan suaminya. Maka ni cerita berlaku di luar negara kita. Tuan-tuan ni dekat dengan negara kita, sebuah negara lain, bukan negara kita. Tapi orang datang dari negara kita dan mengadu kepada mufti di negara kita. Tuan, saya bersama Datuk Mufti, saya nak tanya soalan, saya ada masalah dengan suami. Ya, akhirnya seorang daripada ustaz itu mengajar saya untuk berselawat sebanyak berapa ratus ribu kali
selawat lebih daripada 500,000 kali kalau tak silap saya. Yang pentingnya dengan selawat ini boleh mengatasi masalah suami saya yang pembaran. Nampak macam bagus, macam betul, selawat memang banyak kelebihannya. Tetapi kalau orang itu mengamalkan selawat sebanyak 500,000 satu hari, bila masa dia nak sembahyang, tuan-tuan? Bila masa dia nak layan suami dia? Bila masa dia nak jaga anak dia? Bila masa dia nak masak untuk suami dia? Nampak? Ini keadaan berlaku kadang-kadang di antara orang yang jahil terus dengan orang yang belajar ilmu yang salah. Sampai kat negeri Islam kita ni, bukan setiap minit, setiap saat ada ajaran sesat yang muncul, kan tuan-tuan? Setiap minit ni. Setiap minit. Tengok list berapa ratus ajaran sesat yang ada. Ya, jadi perkara utama yang boleh membantu menyelesaikan masalah kekeluargaan ini, tuan-tuan, adalah perkara utama namanya ilmu, tuan-tuan. Hendaklah kita berusaha untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, ilmu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita lalui pada hari ini. Ya, orang-orang muda di luar sana, tahniah, mereka berusaha niaga. Semua orang cerita nak jadi kaya pada hari ini. Sampai dia kata, kalau saya kaya, saya nak buat masjid, Ustaz. Masjid Kelompang ni besok saya aircon kan semua, ada aircon pun kan. Ya, Masjid Kelompang ni besok saya akan buat besar-besar macam Masjid Nabawi. Tak perlulah, tuan-tuan. Kita melihat apa keperluan yang ada ini, cukuplah. Betul kan? Bukan dikira pada banyaknya wang bahawa kita nak berderma. Orang yang sedikit wang pada hari ini, dia berderma sudah besar nilainya dibanding dengan orang kaya. Kan Nabi menyatakan sabaka dirham yang ada dirham. Satu dirham itu melebihi pahala 100 dirham. Kenapa? Kerana orang ini dalam kociknya punya 2 saja. Maka dia beri 1, nilainya di sisi Allah 50%. Tak perlu ditunggu sampai jadi kaya baru dia nak berderma. Betul ke balik surat, tuan? Anak-anak kita punya pandangan pada hari ini, dia nak jadi kaya, dia main ambil apa saja, semua benda. Dia tak kisah, dia main sempat, dia main ambil. Kan tuan? Ya? Kalau orang perempuan ni semua jual nak jadi cantik, tak kisah benda tu mana dia ambil, imam kati, tak ada research mudarat ke tidak ke, yang penting jadi kaya. Betul-betul. Ya? Kalau lelaki lagi pula, apa dia yang dibuat ni? Nak suruh kuat, tak ada benda lain, kan? Ya? Maka pada ini bimbang-bimbang lagi sekali pendapatan kita yang kita cari itu tidak halal dan penuhnya syubhat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dahulu ketika menjadi khalifah, pagi dia akan menziarahi pasar Madinah dan membuat pemeriksaan, spot check kepada orang berniaga di pasar Madinah tu. Kau niaga apa? Mana kau ambil sumber? Halal ke tidak? Macam mana cara kau ambil ni? Apa prinsip yang kau gunakan? Apa mekanisme? Semua Sayyidina Umar tanya. Kalau didapati orang itu tidak mengikut prinsip muamalah yang betul, Sayyidina Umar akan sebat di depan orang lain dan menghalaunya keluar dari pasar Madinah. Orang itu berkata, Tuhan, saya tahu maaf, saya tak tahu. Mana boleh kau tak tahu? Kau sebelum nak berniaga kena tahu, kena ambil tahu, kena belajar. Mana boleh masuk bidang kau tidak tahu. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dikasih sekalian, ini perkara ini, bukan ni? Kadang-kadang nak berniaga ni bukan semestinya kena jadi kaya. Berniaga tu supaya jadi mulia. Betul kan? Kita betulkan balik sebelum prinsip, bukan nak jadi kaya, nak menunjuk pada orang, lepas tu masuk dalam Facebook, saya beli rumah, cash atau semua. Bukan begitu. Berniaga ini biar supaya kita jadi mulia. Kan? Makan daripada hasil usaha sendiri, boleh bagi peluang pekerjaan kepada orang. Sampai kadang-kadang ada orang kata, orang kita ni Ustaz, kalau tak menunjuk tu tak sah lah. Mesti nak kena menunjuk pada orang. Tunjuk kaya dulu barulah macam tu, kena macam tu. Adakah kena macam tu, tuan? Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, perkara yang jadi keutamaan dalam hidup dan kita nak memimpin keluarga adalah ilmu, tuan-tuan. Ada kadang-kadang seorang suami itu sudah pun mempunyai anak ramai, tapi masih lagi tidak faham sembahyang jamak kasar pun dia tidak tahu. Kan? Sembahyang jenazah pun dia tidak faham kadang-kadang. Sebenarnya sembahyang jenazah ni mudah saja kan? Lepas takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua selawat kepada Nabi, takbir ketiga Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, takbir keempat bagi salam.
kan? Dan dia juga dituntut ke atas orang perempuan, bukan atas orang lelaki sahaja. Ibu-ibu kan? Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, setiap waktu orang sembahyang jenazah, jangan tak sembahyang, rugi. Kerana sembahyang jenazah itu, kalau kita sembahyang jenazah, bagi kita satu pahala, gunung pahala. Kalau sembahyang dan selesaikan jenazah itu sampai dikebumikan, bagi kita 2 gunung pahala. Qiratan dalam hadis itu. Qirat besar. Ya, jadi jangan pandang benda ini susah, payah buat sebenarnya. Nampak tak tuan-tuan boleh sekalian? Ada banyak perkara berkaitan dengan ilmu, tuan-tuan. Ada orang berkata tak semayang. Kenapa tak semayang? Susah nak semayang. Kenapa susah? Kadang bimbang, kadang-kadang seruan ni najis atau tidak. Kita orang lelaki, ya Allah, banyaknya kemudahan yang diberi dalam Islam. Nabi pun SAW kadang-kadang ada kencing berdiri dan tidak ada tempat untuk kencing duduk. Dan ada qaul dalam hadis menjelaskan kalau kita buang air kecil dan rasa was-was, air kencing itu merencik tidak pada seluar, ambil air dan dia sekat seluar, hilangkan was-was itu. Senang, betul. Dalam bab air mazi sebagai contohnya, kalau kita belajar dalam kitab ayat hadis-hadis hukum dalam kitab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Ibn Mulaqin menghimpunkan hadis-hadis hukum berkaitan dengan air mazi itu. Bahkan ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah melalui seorang sahabat yang lain, kerana beliau malu nak tanya kepada Rasulullah isu berkaitan perkara sedemikian, maka dalam hadis mengatakan bahawa memadai kalau air mazi itu direnjis saja. Ada pendapat yang mengatakan sedemikian. Tuan-tuan, banyaknya perkara berkaitan dengan ilmu yang perlu dipelajari untuk memberikan kita menjadi pemimpin yang betul dalam keluarga. Baik, tuan-tuan juga sekalian. Perkara kedua yang saya sebut kat sini, untuk menjadikan keluarga ini berjalan jauh daripada fitnah, jauh daripada masalah-masalah yang digambarkan oleh ayat yang saya bacakan awal tadi, ia adalah berkaitan dengan amal. Berilmu, kemudian beramal dengan ilmu yang ada. Ya, kita kalau melihat mendidik anak-anak ini, ada sejenis pokok tu. Pokok ni ada di negara China, diekspor ke seluruh dunia pada hari ini. Pokok ni di negara China saja dia boleh hidup. Pokok ni untuk tuan-tuan, dia tanam dalam bentuk biji benih dalam tanah, disiram pokok ni selama 2 tahun. Tak keluar-keluar dia punya pucuk. Saya lupa apa nama pokok. Disiram benih ini selama 2 tahun, tak keluar-keluar pucuk. Genap 1-2 tahun dia akan keluar. Dalam masa 5 tahun dia akan membesar dengan cepat sekali. Ini adalah satu berkaitan bahawa dalam mendidik anak-anak, ini ada sudut amalinya. Kita ni mendidik anak-anak kena didik dengan penuh amanah dan tanggungjawab dan kasih sayang. Walaupun kita tak tahu satu masa nanti anak kita ni jadi apa sebenarnya, tuan-tuan ni boleh maksud. Ada anak yang mendengar kata, dia mendengar kata kita daripada kecil. Bila dia besar saja, dia sekolah agama, kita hantar, bagi pendidikan, bagi kepada dia sokongan, motivasi dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk universiti, dia tak mau ikut apa yang kita ajar dulu. Perempuan baik, lelaki baik. Anak-anak perempuan ni kalau pergi sekolah agama semua pakai tu berlabu, betul kan? Masuk universiti, belum lupa dia singkatkan tudung. Depan kita ayah ibu tak ada nampak masalah sana, tapi di belakang, bila sesekali kita tengok dekat Facebook dia, tengok kat Insta dia, ya Allah, macam ni anak aku pun. Betul kan? Tentu tengok tak anak tuan-tuan dekat Facebook ke, kat Insta, kat TikTok, betul tak? Kena tengok kan? Ada seorang sahabat, seorang kawan, seorang sahabat yang mulia, ustaz ulama. Dia berkata, saya tak ada Facebook, saya tak ada ni semua. Apa ni tak penting. Buang masa buat apa dia? Memanglah dia orang bagus, orang baik, datang supaya berjemaah ke masjid. Ya, orang baik, ustaz. Maka pada satu hari dia bercakap lagi perkara yang sama kepada orang yang apa benda ni, buang masa media sosial semua. Tiba-tiba ada seorang kawan yang baik dan menasihati dia bercakap, ustaz, jangan cakap macam tu. Kenapa pula dia? Ustaz tak tengok tak?
saya tunjuk pada Ustaz, mudah-mudahan Ustaz tak hati lah. Ya, tak apa benda tu. Kawan baiknya pun tunjuk pada dia Facebook dan juga Insta, anak lelaki dan perempuan Ustaz itu sendiri. Dia tak tahu anaknya macam tu keadaan. Bila dia tengok pada tu, astagfirullahaladzim, dia tulis siapa anak aku ni? Baru dia perasan tuan-tuan, anak dia di hadapan dia, Masya Allah, di belakang ujian Allah betul. Tapi walau bagaimanapun jangan pernah berdoa lah tuan-tuan. Walau aku juga ujian yang kita lalui, kena sabar macam pokok ni kan. Sabar, dia jirus pokok ni sampai dia keluar pucuknya. Bila dia keluar pucuknya, dia pun membesar. Dan ceritakan, moga-moga anak kita ni, walaupun kita bimbing ni, mungkin dia tersasar, dia tersilap, dia menyimpang. Sabar, insya-Allah satu masa nanti dia balik semua tuan-tuan. Ya, ini berlaku kepada ramai orang. Tuan-tuan azan ke tak ni? Terus je. Azan ke? Terus jam. Terus. Ya, ini berlaku kepada, sebagai contohnya, seorang pembaca Al-Quran yang terkemuka di dunia. Ya, ulama besar ni dia di Azhar, dia membaca Al-Quran, seorang yang paling betul bacaannya. Ya, sepanjang dia menjadi qari, dipanggil mukri. Mukri makna orang paling hebat dalam bacaannya. Namanya Al-Imam Muhammad Khalil Husari. Dia ni baca Al-Quran, dia baca bacaan orang panggil bacaan orang mati. Ya, Muhammad Khalil Husari ni baca Al-Quran bacaan yang paling tepat dalam dunia. Tak ada siapa boleh mengatasi bacaannya. Dia punya fasahah, dia punya ketepatan sebutannya. Tapi walaupun beliau seorang ulama qari terbesar dalam dunia, terhebat, tapi diuji oleh Allah, anaknya lalai. Anaknya menjadi pelakon, anaknya menjadi penyanyi terkemuka di Mesir. Ya, sehinggalah kepada hari kematian si ayah, barulah selepas itu berapa lama, barulah anak itu bertaubat. Tuan-tuan yang berbahagia, cerita ni banyak lagi cerita keluar kerana ya, walaupun si ayah ni dalam hidupnya memprogramkan, mendoakan, berusaha, tetapi nampaknya anak memilih jalan seperti itu. Inna hadaina najdain. Ya, jadi Allah Taala berikan kepadanya petunjuk untuk memilih jalan yang betul ataupun yang salah, maka dia memilih jalan yang salah, dan sehingga kemudiannya barulah dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi balik kepada asas yang kita ceritakan itu adalah pembinaan keluarga, bagaimana institusi keluarga kita menjadi lebih baik. Yang pertama, ilmu yang perlu kita tuntut dan beramal dengan ilmu yang kita ada. Carilah ya orang-orang yang dapat membantu kita, kerana Allah menyatakan surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Ya, hendaklah kamu menjadikan diri kamu sabar untuk mentaati Allah SWT bersama dengan golongan-golongan seperti itu. Ayat ini turun kata Imam Baghawi dalam kes berkaitan dengan Nabi mempunyai sahabat-sahabat di kalangan yang miskin, macam Abu Zar contoh, macam Suhaib contoh, macam seperti Abu Darda contoh, macam Salman Farisi. Mereka ini merupakan golongan yang hidupnya sederhana. Sedangkan di kalangan orang-orang Arab yang berpengaruh itu orang-orang kaya, dan dia tidak mahu tidak mahu bercampur dengan golongan-golongan yang miskin ini. Ya, dan hampir-hampir sahaja mereka minta kepada Nabi untuk dikhususkan bagi mereka di satu sudut dalam masjid itu untuk mereka saja. Wahai Nabi, boleh tak dibenarkan kami je sembahyang dekat sini? Ini kami pakai baju kelas-kelas wangi-wangi, orang itu baunya hapak, dia bekerja dekat ladang kurma, kotor. Kami adalah pemilik syarikat yang kaya-kaya, kami banyak derma untuk Nabi, boleh tak kami duduk sini? Sini untuk geng kami saja. Kalau lambat pun hendaklah dikosongkan untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, padahal yang menjadi pilihan di sisi Allah bukannya pada penampilan, bukannya pada kekayaan, tetapi pada ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Ya,
Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita ni jadi orang yang pilih dulu. Kita melihat orang ukurannya pada kekayaan. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat dan muncullah seorang yang segak kederaannya, penampilannya. Nabi pun bertanya kepada mereka, apa nama kamu tentang orang ini? Mereka menjawab, ini orang berkedudukan, wahai Nabi. Kalau dia bercakap, tentu orang akan dengar. Kalau dia menghina anak seseorang kami, tentu akan diterima. Nabi pun diambil. Kejap lagi datanglah seorang yang sederhana, Usab Masai. Pakaiannya tidaklah segak langsung, sangat sederhana. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, yang pandangan kamu pada yang ini pula macam mana? Wahai Nabi, kalau dia bercakap, tentu kami tak dengar, tak bagi perhatian. Kalau dia meminang, tentu akan ditolak. Wahai Rasulullah, maka Rasulullah telah pun menyatakan demi Allah yang jiwa aku berada dalam genggamannya, ini orang yang kamu pandang remeh dan rendah ini, nak dibandingkan dengan orang yang pertama. Kalau orang pertama yang hebat pada pandangan kamu itu, seluruh dunia dihimpunkan orang sepertinya pun tidak akan sama dengan seorang seperti ini. Tengok tuan-tuan. Jadi kita berada pada zaman semua orang nak kena tunjuk dirinya. Dan kadang-kadang kita terjerumus dalam menilai orang pada fizikalnya. Kita boleh kenal seseorang dalam media sosial pada ini, padahal orang itu tak kenal kita. Dan kita boleh bercerita tentang orang itu seolah-olah kita rapat dengannya, kerana kita tahu segala-galanya tentang orang itu. Betul kan? Ya, carilah orang yang kita nak follow, typelah apa-apa nama sekalipun, keluar daripada seluruh pelosok dunia, nama apa kita cari, kita akan jumpa. Kita pun tengok, menangiklah profil kita, baca, tengok, masukkan dalam fikiran kita tentang orang itu, padahal dia tidak ada kena-mengena pun dengan kita pada hari ini, tuan-tuan. Dan banyak orang yang seperti ini sebenarnya merupakan scammer pada hari ini. Betul kan, tuan? Anak-anak perempuan tengok orang pakai segak, rupa-rupanya penyelamat mana agaknya. Jadi tuan-tuan hati dari kasih sayang, inilah dia pesan untuk kita ingat, apabila keluarga ini ikutlah resamnya Rasulullah SAW. Ya, satu hari Rasulullah duduk bersama dengan isterinya Aisyah radhiyallahu anha, dan nampaknya Aisyah pada hari itu seolah-olah macam kesedihan yang amat sangat. Ada satu perkara berlaku kan? Maka Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sebelum kita ada 11 orang perempuan duduk bersembang-sembang dengan sesama mereka tentang suami masing-masing. Perempuan yang pertama bercerita suaminya adalah ibarat unta kurus yang berada di atas bukit yang jauh. Nak maksudkan dia nak cerita suami dia adalah seorang yang miskin dan kedekut, dan miskin kedekut pula tu. Yang kedua pula, suami saya adalah seorang yang sangat kaya. Kalau ada orang datang ke rumah sahaja, memang muzik akan dibunyikan, gendang akan diketuk, lalu unta akan disembelih, menandakan suaminya seorang pemurah yang amat sangat. Pernah dengar hadis ni kan? Hadis ni ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, yang menceritakan tentang Nabi punya sifat romantik itu, bercerita kepada isterinya tentang orang sebelum baginda dan bandingkan dengan diri baginda SAW. Tentulah Nabi manusia terbaik ya. Suami saya seorang yang kaya raya, dia akan sembelih unta kalau orang datang dan menghidangkan makanan paling enak untuk tetamu-tetamu. Tetapi kamilah yang jadi hamba untuk menyiapkan semua itu. Ada tak orang macam ni, tuan-tuan? Dia kalau dengan teman-teman kemain lagi dia belanja tak berkira, tapi bila dengan isi yang bukan main kedekutnya, ya Allah, bukan main kedekutnya luar biasa sekali. Tapi dengan orang lain, laju dia. Lalu Nabi berkata, perempuan yang ketiga pula namanya Ummu Zar'in, suaminya Abu Zar'in. Mereka berkahwin dan punya 2 orang anak yang cantik, seorang lelaki, seorang perempuan. Abu Zar'in sangat kaya, hartanya banyak sekali. Tiba-tiba pada satu hari dia membesarkan perjagaannya, dia bertemu dengan seorang perempuan muda yang masih budak perempuan muda. Lalu jatuh hati pada wanita itu, dah berkahwin dengan gadis itu, meninggalkan saya seorang lagi. Ini perempuan itu bercerita pada teman-temannya. Ini sebelah orang bercerita.
Dan Nabi menjadikan Aisyah radhiyallahu anha seronok, gembira. Ya, tadi tengah rasa macam sedih, macam stres. Sekarang bila Nabi ceritakan itu, lalu Nabi pun buat kesimpulan. Wahai Aisyah, aku tidak punya kekayaan macam Abu Zain, tetapi aku seorang yang lebih romantik daripada ini, kata Nabi SAW. Maka dalam hidup itu tuan, kita ni para suami kenalah rajin-rajin bercakap, bergurau, bersembang. Kena ada waktu dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu dan sebagainya, ya, supaya hidup kita ni, jadi digambarkan tadi, menjadikan contoh Nabi SAW, contoh yang paling baik, sehingga Nabi boleh menjadi seperti unta ditunggangi oleh cucu-cucunya Hasan dan Husain. Ya, dalam hadis menggambarkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah SWT. Kelemahan adalah daripada saya, kita dapat baiki diri kita bersama-sama dalam menjadi nahkoda di lautan kehidupan ini, untuk mengajar keluarga, anak-anak, ya, bimbinglah mereka dengan ilmu, bawalah mereka ni ke majlis-majlis ilmu. Ya, kalau kita ni tidak mempunyai anak lagi, semua dah besar-besar lagi, ada cucu, ya, bawalah cucu kita kepada orang-orang yang berilmu, para ulama sebagai contoh. Ini tak didoakan, kan? Jadi setakat pasal dulu apa yang boleh kita pelajari pada malam ni. Sekali lagi saya tekankan, yang pertama adalah ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kerana menceritakan tentang orang-orang salih dalam Al-Quran, sentiasa Allah ajar doa-doa itu diucapkan mereka. Alangkah Nabi Ibrahim pun minta kepada Allah, Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Contoh kan, ya, doa Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Itu juga doa dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi ini adalah doa-doa yang patut kita amalkan supaya kehidupan pada ini terpandu, terbimbing dan sentiasa mendapat ilham untuk kita menghadapi keadaan-keadaan dan cabaran-cabaran pada ini. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.